Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Ghazali. Saya berasal dari Perak. Saya dah masuk tahun ke-9 lah. Tahun 9 saya menjadi warden. Jadi tugas sebagai warden ni biasanya selepas waktu sekolahan lah. Dia orang balik, pelajar balik biasa dalam pukul 3 ke pukul 4 petang dia orang balik ke asrama. Jadi bermulalah tugas warden tu sampai ke besok pagi lah sebelum pelajar tu balik ke sekolah, pergi ke sekolah. Jadi tugas-tugas yang biasa kita lakukan biasanya memastikan budak-budak ni ikut peraturan di asrama lah. Biasanya dalam lepas pukul 11.30 lah kami ni akan bertugas. Saya ada satu lah yang tapi saya rasa bukanlah satu benda yang agak ni lah. Tapi kisah ni berlaku lebih kurang dalam 2 tahun lebih lah, 2-3 tahun macam tu. Jadi kebetulan masa tu pelajar ni dibenarkan balik. Separuh pelajar yang tak dapat balik sebab diorang ni ada di kalangan pelajar-pelajar ni duduk jauh. Jadi diorang ni memang tak balik lah, minta kebenaran tak nak balik. Jadi kebetulan pada malam tu lebih kurang dalam 15 orang ke 20 orang tak balik. Saya maklum lah, saya dimaklumkan oleh pelajar ni dan saya kenal lah siapa-siapa pelajar-pelajar yang tak balik ni saya kenal. Kebetulan masa tu lebih kurang dalam pukul 12.30 isteri saya pun dia beritahu, dia kata pergilah tengok pelajar ni, dengar pelajar ni ada naik. Biasa kalau pelajar-pelajar ni naik ke blok, memang kami yang duduk di blok ni memang kami dengar bunyi tapak kaki pelajar ni daripada tangga tu kami dengar lah. Jadi dah tengok mana kalau ada pelajar ni yang bergerak ni biasanya kita khawatir kadang-kadang pelajar ni dia orang ni suka keluar asrama. Jadi saya naik lah. Memang masa tu pun saya minta pelajar ni duduk dalam satu bilik sama-sama. Walaupun dia orang ni bukan bilik yang sama. Jadi saya suruh dia orang satu bilik aja. Jadi bila saya naik atas tu aras bawah memang tak ada orang lah. Bila saya tengok arah satu, saya tengok tiga-tiga bilik tu tak ada. Ada satu bilik yang lampunya memang sama-sama lah. Bila saya buka pintu, ada 2 pelajar yang bertentang mata, bertentang tengah bercakap. Seorang pelajar ni dia memandang ke arah saya, dia berpusing lah, dia berpusing. Satu pelajar lagi ni dia memandang ke arah belakang. Dia tak menghadap pada saya, dia memandang ke belakang. Jadi saya pun tak kisahlah sebab ada 2 orang pelajar dalam tu. Jadi saya pun bersembang lah lebih kurang dalam 5 ke 10 minit macam tu lah. Jadi saya pun keluar lah. Jadi saya keluar, saya turun. Sambil tu saya turun tu, saya bergerak balik. Satu masa tu lah. Saya turun, saya keluar blok. Bila saya lalu dekat Susuk Gajah sepanjang di blok saya tu, saya nampaklah sekumpulan pelajar yang menghala ke blok saya lah. Makin merapat-rapat, dia orang pun nampak saya lah. Kebetulan bila saya tengok-tengok, saya kata tadi saya nampak awak, dia kata. Saya nampaklah seorang pelajar saya kata memang betul awak. Macam mana awak boleh ada dekat sini? Sedangkan saya tengah bercakap dengan awak tadi dekat dalam bilik. Macam dia kata, tak ada cikgu. Saya dengan kawan-kawan saya ni. Kawan-kawan dia ni pun cakap, memang betul cikgu. Dia memang ada dekat dengan kita orang, dekat blok, dekat atas. Jadi saya kata, dengan siapa saya sebenarnya bercakap ni? Nama saya Pengian. Saya dah berkhidmat di sini dari tahun 2005 lah. Pengalaman saya yang betul-betul tak boleh lupa, saya naik checking bilik pada waktu senja. Waktu tu budak dah turun pergi surau, jadi saya akan naik checking untuk pastikan semua pelajar turun lah pergi ke surau. Saya masuk satu bilik tu, angin tak ada, ribut tak ada. Pintu tertutup dengan sendirinya, dengan kuat, tanpa ada angin. Jadi saya beranikan diri juga. Dalam hati saya cakap, kau nak tunjuk, kau tunjuklah. Jangan kacau aku punya kerja je. Saya cakap dalam hati. Lepas tu saya terus keluar daripada bilik tu. Dah selesai checking, saya keluar. Terus saya ke bilik lain. Saya lebih dikenali sebagai Azlan dan saya telah tugas sebagai warden di sini selama 15 tahun. Jadi sepanjang pengalaman saya menjadi warden ini memang banyaklah pengalaman yang pahit manis, tak ketinggalan pengalaman yang menakutkan ataupun yang menyeramkan. Sewaktu saya mula-mulalah menjejakkan kaki di sini sebagai warden,
Pada masa itu persekitaran di sini memang boleh dikatakan sangat sunyi lah. Di kiri kanan sekolah ini dikelilingi oleh hutan-hutan ataupun pokok kelapa sawit. Saya naik ke blok pada pukul 12 malam untuk memastikan pelajar-pelajar ni light off ataupun matikan lampu dan mereka semua berada di tempat tidur. Tapi biasalah para pelajar ni kadang-kadang tengah malam tu lah dia orang suka melepak, bertenggik di koridor dan ataupun bersembang dan sebagainya. Jadi apabila pelajar ni nampak saya naik dengan rotan, maka mereka pun terus lari masuk ke bilik. Sampai ke satu bilik ni, saya dengar suara bising lah. Apabila saya masuk bilik ni, saya nampak budak-budak tengah bercakap. Jadi saya pun nak menghayunkan rotan. Dalam masa yang sama, saya perasan ada seorang pelajar ikut saya dari belakang. Kemudian saya nak hayunkan rotan di sebelah kanan, tak ada budak tu. Pesanan saya lah kepada khususnya guru-guru baru yang akan dilantik menjadi seorang warden, mereka tak perlu risaulah kerana perkara-perkara gaib ni ataupun makhluk-makhluk halus ni sememangnya ada lah. Seperti yang kita tahu, benda-benda ni telah dinyatakan dalam Al-Quran. Ahmad Jali dari Jalan Kebun Kelang. Saya bekerja di Majlis Bandaraya Shah Alam. Saya bawa van jenazah selama 11 tahun lebih kurang. Pengalaman saya biasalah, orang meninggal kan. Kadang-kadang ada baik, kadang-kadang tak ada baik. Satu hari saya bawa jenazah ke Pahang. Jadi sampai sana pukul 1 lebih. Lepas tu saya dah letak jenazah, saya gerak jalan balik. Lebih kurang dua suku, 2,5 macam tu. Dengan saya jalan seorang, dengan keadaan yang gelap, hutan kelapa sawit tak ada lampu. Satu nenek tua tiba-tiba muncul dekat sebelah yang saya duduk. Dengan muka hitam, rambut panjang, baju putih. Bila saya sedar ada makhluk macam itu, saya pun mengucap, saya pujuk lagi, suruh dia keluar. Pasal apa? Saya ini bukan saudara dia. Cari saudara awak kat mana. Lepas tu sertakan ayat kursi. InsyaAllah mudah-mudahan. Kisah yang kedua, satu hari itu hujan gerimis. Lebih kurang 11 lebih. 11 lebih hujan gerimis, jalan tak berapa elok. Lepas tu kita pelankan kenderaan. Kita shortcut dekat Bukit Cerakah. Lebih kurang hujan gerimis pukul 11 lebih baru. Tu jam jalan tak elok. Saya pelankan kenderaan saya. Tiba-tiba satu pocong potong van. Jadi niat saya, ke hati saya nak tolong dia. Saya bukakan pintu, suruh masuk. Tiba-tiba hilang. Pasal iblis ni, dia suka nyakat kita. Nak sesatkan kita. Jadi macam mana pun dia akan sesatkan kita, macam mana cara pun. Jadi kita sebagai manusia, ingat kita matinya hari-hari kalau boleh. Istighfar hari-hari. Bila kita istighfar, kita akan ingat mati. Bila kita tak istighfar hidup kita tak akan ingat mati. Pasal kita ni hidup tak lama.